Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, buat semua pelajar, semua sihat hari ini. Okey, saya minta maaf ya, kelas hari Khamis dan Jumaat, insya-Allah saya akan gantikan. Okey, untuk hari ini saya nak masuk pada bab 4 iaitu pembiakan. Kita akan tengok subtopik 4.1 yang pertama iaitu pembiakan seks dan seks. Okey, untuk bab ni kita akan sentuh belajar tentang jenis-jenis pembiakan. Okey, macam mana haiwan manusia membiak, macam mana tumbuhan berlakunya pembiakan, malah mikroorganisma sekalipun macam mana setiap organisma itu membiak. Okey. So dalam bab ni juga kita akan belajar tentang organ-organ pembiakan, tentang kitarhai, apakah kepentingannya pembiakan. Okey, semuanya dijadikan oleh Tuhan bersebab dan mendatangkan kebaikan kepada kita. Okey, so hari ni kita tengok dulu apa itu pembiakan seks dan seks. Okey. Pembiakan seks dan seks Pembiakan ialah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup yang merupakan ciri asas bagi organisma hidup. Okey, pembiakan ini merupakan ciri asas bagi setiap organisma hidup. Pembiakan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu pembiakan seks dan seks. Ini adalah obstetrik dan ginekologi. Ini adalah bidang yang mana bidang perubatan khas yang mengkaji yang menyelidik jika kepakaran tentang masalah-masalah pembiakan adalah obstetrik dan ginekologi. Doktor pakar yang mengamalkan ilmu perubatan berkaitan kehamilan, masalah baby, mengandung dan sebagainya kita panggil sebagai pakar obstetrik dan ginekologi. Saya harap ada pelajar saya the next 15 years, 15 tahun lagi ada yang jadi pakar obstetrik dan ginekologi, lagi 20 tahun insya-Allah. Ada ni insya-Allah. Kita sambung. Pembiakan tadi pembiakan seks melibatkan sel pembiakan berlaku pada manusia, haiwan berperingkat tinggi iaitu mamalia, burung, ikan, reptilia dan amfibia serta tumbuhan berbunga. Manakala pembiakan aseks dia tidak melibatkan sel pembiakan, berlaku kepada tumbuhan contohnya seperti bawang, halia, ubi kentang serta organisma ringkas seperti ameba, hydra dan paramecium. Ini contohnya. Ini beberapa organisma yang menjalankan pembiakan seks. Bunga matahari, ini polar bear, beruang kutub, burung, ada ikan, ular, katak. Ini adalah organisma-organisma yang menjalankan pembiakan seks. Ini pula contoh organisma yang menjalankan pembiakan seks. Kita ada hydra, kita ada paramecium, kita ada contoh kat sini adalah kentang. Contoh lain ini halia pun menjalankan pembiakan seks juga. Kita tengok pembiakan seks. Pembiakan seks merupakan jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan berperingkat tinggi. Pembiakan bagi manusia bukan sahaja untuk menghasilkan zuriat, malah melibatkan ikatan kekeluargaan dan kasih sayang. Pembiakan seks, ingat tadi, pembiakan seks tidak melibatkan sel pembiakan. Induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan kita panggil sebagai sperma. Induk betina yang membawa sel pembiakan betina kita panggil sebagai ovum. Dalam haiwan, malah ada dalam tumbuhan sekalipun, ada sperma dia dan ada ovum. Sel pembiakan jantan sperma, sel pembiakan betina adalah ovum. Ini
Ini adalah bagi manusia, okey, bagi induk jantan, okey, orang lelaki, dia ada testis, organ pembiakannya adalah testis, di mana testis itu, dalam testis itu menghasilkan gamet jantan. Gamet ini bermaksud sel anak ataupun sel pembiakan. Okey, gamet jantan ini adalah sperma. Kalau induk betina, kalau orang perempuan dia ada ovari. Ovari, fungsi dia untuk menghasilkan ovum. Okey, gamet betina itu atau sel pembiakan atau sel anaknya adalah kita panggil sebagai ovum. Okey. Pembiakan seks menghasilkan generasi baharu yang berbeza daripada induknya dan menunjukkan variasi genetik. Proses pertama yang terlibat ialah persenyawaan. Okey. Macam kita contoh macam saya ada 4 orang adik-beradik. Setiap daripada kami mempunyai bentuk rupa yang hampir sama tapi berbeza. Okey, itu maksudnya menunjukkan variasi genetik. Saya tak lahir muka sama betul macam mak saya, tak ada. Okey, sebabnya ada lain, sedikit perbezaan, sedikit kelainan. Hidung arwah ibu saya mancung, hidung saya bulat. Okey, itu dah menunjukkan variasi, tak sama dengan induk. Okey, itu adalah kita panggil sebagai variasi genetik. Dan proses pertama untuk pembiakan adalah persenyawaan, maksudnya pencantuman antara ovum dan sperma. Okey. Contoh. Okey, untuk pembiakan seks ni, okey, ada 2 persenyawaan. Okey, contoh persenyawaan tadi kan, ada persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Kalau persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Berlaku di dalam badan induk betina. Okey, persenyawaan itu berlaku dalam induk badan betina. Ini adalah untuk persenyawaan dalam. Tempat berlaku percantuman. Induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Okey, ini untuk persenyawaan dalam ya. Proses. Okey, proses persenyawaan dalam ni adalah gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zygote. Ini adalah proses persenyawaan dalam. Okey, tengok persenyawaan luar pula. Berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Tempat berlaku percantuman, induk jantan bebaskan sperma dan induk betina bebaskan ovum. Persenyawaan ini boleh berlaku, contohnya berlaku dalam air. Okey, jadi sperm daripada induk jantan tadi akan berenang ke dalam ovum di dalam air. Okey, untuk persenyawaan luar, prosesnya gamet jantan biasanya berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamet betina. Telur tu adalah ovum lah. Okey, seterusnya apabila berlaku persenyawaan, barulah terbentuknya zygote dan embrio, seterusnya membentuk organisma yang baharu. Okey, contoh. Contoh 4.2. Persenyawaan dalam oleh pepatung. Maksudnya gamet organisma jantan, dia akan bebaskan gamet jantan di dalam badan gamet betina. So, persenyawaan berlaku dalam persenyawaan berlaku dalam badan organisma betina. Macam contoh pepatung ni lah. Kalau persenyawaan luar, contoh ikan ni. Okey, ikan betina dia bebaskan ovum, kemudian ikan jantan bebaskan sperma. Jadi sperm itu Tuhan ni maha kaya, Allah ni maha kaya. Okey, sekecil-kecil ni ikan ni boleh sperma tu berenang masuk ke dalam ovum. Kemudian bila bercantum barulah membentuk zygote anak ikan. Dan telur ikan tu adalah zygote ikan tu. Okey, bertelur. Okey, ini adalah contoh persenyawaan dalam oleh pepatung dan persenyawaan luar oleh
ikan. Okey, sel sperma ni dijumpai oleh Anthony Wen Hyok, merupakan saintis pertama yang mengkaji sel sperma menggunakan mikroskop pada tahun 1677. Maksudnya saintis ni menjumpai, dia boleh tengok under mikroskop, bawah mikroskop sel sperma. Dia yang pertama temui sel sperma ni. Ini adalah orang-orang yang membawa ilmu dan kejayaan yang boleh kita kecapi hingga ke hari ini. Ilmu tu kita boleh pelajari hingga ke hari ini. Sedangkan penemuan tu adalah pada tahun 1677. Untuk pembiakan aseks. Seronok. Pembiakan aseks berlaku dalam organisma ringkas seperti ameba, paramecium dan hydra. Tumbuhan seperti bawang, halia, ubi kentang juga membiak secara aseks. Bagi pembiakan aseks, hanya satu individu yang terlibat. Dia tak perlukan individu jantan, betina, tidak. Hanya satu induk yang terlibat. Pembiakan aseks macam ni lah. Persenyawaan tidak berlaku dalam pembiakan aseks. Individu baharu yang dihasilkan adalah seiras secara genetik dengan induknya. Maksudnya anak yang dihasilkan adalah sama betul macam mak dia, induknya. Induk tu maksudnya ibu atau ayah lah. So, untuk pembiakan aseks, individu baharu yang dihasilkan seiras sama genetiknya dengan induknya. Variasi tidak wujud dalam kalangan anak. Tak ada. Tiba-tiba berbeza, tak ada. Sama. Tak macam kita manusia yang menjalankan pembiakan seks. Anak yang dilahirkan, variasi. Ada variasi kan? Macam kucing juga. Berlaku pembiakan seks. Anak kucing tompuk ni tak sama macam mak dia. Itu kita panggil sebagai variasi. Tapi dalam pembiakan seks, variasi tidak wujud dalam kalangan anak. Kultur tisu. Warna putih pula ni saya ni. Kultur tisu ialah contoh bioteknologi dalam penghasilan individu baharu. Teknik ini akan menghasilkan tanaman baharu dalam tempoh yang singkat. Ini adalah dalam bidang genetik, teknologi genetik. Dalam penghasilan individu baru, dikaji macam mana kita nak menghasilkan tumbuhan baru dalam tempoh masa yang singkat. Tumbuhan baru yang kuat, yang sihat, tahan terhadap penyakit, dalam tempoh masa yang singkat. Pembiakan aseks, jom kita tengok. Belahan dedua. Pembiakan aseks ni ada beberapa contoh. Ada belahan dedua, ada pertunasan, ada penjanaan semula, ada pembentukan spora serta pembiakan vegetatif. Jom kita tengok satu persatu. Belahan dedua. Contoh. Belahan dua ialah pembahagian satu sel induk kepada dua sel anak. Maksudnya terbelah dua. Contoh. Ada sel induk ameba. Kemudian nukleus akan membahagi. Kemudian setelah nukleus membahagi, sitoplasma pun akan membahagi. Dia akan membentuk dua sel anak. Ini adalah contoh belahan dedua. Contoh lain, organisma lain yang menjalankan belahan dedua adalah ameba, paramecium dan bakteria. Ini contoh belahan dedua. Yang pertama, nukleus akan membahagi dua, kemudian sitoplasma akan membahagi dua, barulah terbentuk dua anak daripada satu induk. Maksudnya belahan dedua, ingat dua je, dia terbelah dua. Itu adalah belahan dedua. Pertunasan.
Pertunasan ialah proses pembentukan tunas pada badan organisma. Okey, tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang, kemudiannya terputus dan membentuk individu yang baharu. Ini contoh pertunasan oleh Hydra. Okey, daripada induknya kemudian akan bertunas. Okey, kemudian bila bertunas ni, kita boleh akan terputus membentuk dua individu baharu. Ini adalah contoh pertunasan. Okey, pembiakan seks, contohnya adalah pertunasan. Ini contoh pertunasan oleh Hydra. Okey, contoh lain yang menjalankan pertunasan adalah Hydra dan yeast. Okey, contoh. Ini Hydra, ini yeast. Okey, pertunasan. Bertunas. Okey, itu maksud pertunasan lah. Okey, penjanaan semula. Okey, penjanaan semula berlaku daripada kebolehan fragmen organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baharu yang lengkap. Tengok. Dia kata penjanaan semula oleh planaria. Okey, ada satu planaria, kemudian dia potong. Okey, bila terbahagi pada dua ini, okey, dia boleh tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lengkap yang baharu. Okey, dia bukan belah dua panjang macam ni, dia potong macam ni je. Tapi dia boleh, ada kebolehan dia untuk berkembang dan menjadi individu yang lengkap. Ini kita panggil sebagai penjanaan semula. Okey, contoh yang menjalankan penjanaan semula adalah cacing pipih, tapak Sulaiman, planaria dan Spirogyra. Ini contohnya. Okey, penjanaan semula. Ini cacing pipih. Okey, ini Spirogyra. Okey, ini planaria. Ini tapak Sulaiman. Okey, pembentukan spora. Okey, pembentukan spora ialah proses penghasilan spora di dalam sporangium. Selepas sporangium pecah, spora yang halus dan ringan akan disebarkan oleh ejen penyebar. Okey, ejen pembiakan iaitu angin. Okey, apabila sampai di tempat yang lembap, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baharu. Contohnya adalah alga, kulat, paku pakis dan bakteria. Okey, ini common kita dah belajar ni dalam sekolah rendah lagi. Ini contoh macam mana pembentukan spora. Pembentukan spora ini adalah sejenis pembiakan seks yang tak memerlukan gamit jantan dan betina. Okey, ini contoh pembentukan spora. Okey, tengok ini kulat. Kulat ya, kumpulan kulat mukus semua. Okey, alga, okey, lumut, okey, paku pakis, semuanya membiak melalui proses pembentukan spora. Okey. Pembiakan vegetatif. Okey, pembiakan vegetatif merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baru daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain daripada bunga. Okey. Contoh bahagian vegetatif ialah akar, batang, bawah tanah, batang raya, berbawang ataupun daun. Ini contohnya adalah pembiakan vegetatif bagi halia. Okey, contoh kalau saya nak tanam halia yang tua dah, okey, atau yang dah bertunas tu, okey, saya akan potong. Kemudian saya akan tanam dalam pasu lain, okey, dan mungkin ambil masa seminggu, kemudian dia akan tumbuh. Okey, pembiakan vegetatif ni maksudnya kita ambil sebahagian daripada akar, batang tanah, batang rayak, bawang ataupun daun. Kita tanam dan membentuk individu. Okey, membentuk tumbuhan yang lain, membentuk halia yang lain, pokok halia yang baharu. Okey, itu maksudnya pembiakan vegetatif. Okey, contohnya lobak merah, strawberry, halia, ubi keladi dan ubi kentang. Okey. Ini adalah contoh-contoh pembiakan vegetatif. Okey, mudah kan? Contohnya lah.
Okey, bawang. Saya beli bawang. Banyak pula saya beli bawang kali ni. Kemudian dalam bekas bawang saya ada satu bawang yang dah bertunas. Dia keluar daun. So saya ambil bawang tu, saya tanam dalam pasu. Dan selepas seminggu atau 2 minggu, dia tumbuh dengan segar. Membentuk individu atau membentuk tanaman bawang yang baru. Okey, itu kita panggil sebagai pembiakan vegetatif. Okey. So, boleh setakat ni? Kalau ada soalan, boleh tanya saya. Okay, so ini contoh akar, bahagian vegetatifnya akar, daun, batang. Okay, ini kalau akar kita untuk lebat merah dan lebih keledik. Okay, membentuk tumbuhan baru. Okay, bahagian akar induk akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Okay, batang. Okay, batang, tengok ya, batang bawah tanah. Okey, dia gunakan ubi kentang, contoh ubi kentang lah. Okey, ubi baharu, ubi tua. Daripada ubi tua dia akan tumbuh, okey, membentuk pokok ubi yang ada ubi-ubi, kemudian akarnya akan membentuk ubi baru. Batang rayap, okey, contohnya rumput. Kita tengok kan, kalau rumput tu dia akan bersambung antara satu sama lain kan, itulah contoh rumput. Okey, sorry, batang rayap lah. Kalau berbawang, macam saya cakap tadi lah. Okey, daripada akar, tumbuh pucuk. Okey, itu kita panggil sebagai berbawang lah. Okey. Daun, ini contoh saya suka ni. Pokok setawa. Zaman saya sekolah dulu, ambil pokok setawa, simpan. Lepas tu, boleh tengok, perhatikan. 4-5 hari akan tumbuh anak-anak. Dia tunas anak pokok setawa ni. Okey, tumbuh di tepi daun. Okey, ni melalui daun. Atau contoh lain adalah begonia. Okey, bahagian daun tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. So, pentingnya proses pembiakan adalah untuk semua organisma hidup ya. Membiak bagi menghasilkan individu baru. Pembiakan sangat penting untuk menambah bilangan organisma sesuatu spesies. Kegagalan organisma menghasilkan individu baru boleh menyebabkan kepupusan. Okey. Pembiakan dapat meningkatkan jumlah individu yang sama spesies. Pembiakan juga menurunkan maklumat genetik kepada generasi baru. So, pembiakan ini penting untuk proses kemandirian spesies. Okey, kemandirian spesies suatu spesies tertentu penting. Okey, contohnya kita ada badak sumbu. Badak sumbu adalah spesies yang semakin terancam. Okey, dah hampir pupus dah badak sumbu. Saya pun tak pasti sama ada pupus ataupun masih ada lagi. Cuma kalau dekat Malaysia, dah. Saya rasa dah tak ada spesies badak sumbu. Okey, so penting pembiakan supaya apa? Dapat tingkatkan jumlah individu yang sama spesies. Okey, itu adalah antara beberapa kepentingan pembiakan. Okey, untuk subtopik ini dia agak panjang. Jadi, kita akan belajar, saya akan gunakan video ni untuk 2 kelas. Untuk 2 kelas lah, maksudnya 2 kali kelas kita akan belajar tentang subtopik 4.1. So, pelajar, jika ada soalan yang kurang faham, kurang jelas, boleh tanya saya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan saya minta maaf sekali lagi ya. Saya tak sempat buat kelas pada hari Khamis dan Jumaat yang lepas. Okey, bye-bye, selamat belajar.